Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yaumut Tanad. Hari ini kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat, dan pada malam ini akan diteruskan dengan nama yang seterusnya yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah Yaumut Tanad. Yaumut Tanad, itu baca dia tu, bukan baca tenat. Kalau tenat pun ialah bahasa utara, dia kata tenat ni penat. Yaumut Tanad. Apa maksud Yaumut Tanad? Kalau dalam kitab Rumi muka surat awak tu, tapi di skrin kita ada kan? Okay, ada kitab apa? Kalau kitab Jawi muka surat 7. Siapa yang ada kitab Jawi muka surat 7. Kalau yang Rumi muka surat 12. Muka surat 12. Yaumut Tanad. Baik, artinya hari seru menyeru. Apa maksud hari seru menyeru? Dia bagi kepada kita makna kepada Yaumut Tanad itu, iaitulah hari seru menyeru, kerana pada hari itu berseru-seruan setengah daripada manusia dengan setengahnya oleh sangat gempar hal ataupun keadaan mereka itu. Yang ni dia refer kepada ketika mana kita berada di atas padang mahsyar. Saat itu kita akan seru. Seru ni maksud apa tuan-tuan? Iaitulah kita nak minta tolong satu. Siapa-siapa yang boleh tolong kita, waktu itulah kita cari orang-orang yang boleh tolong kita. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis, yang nanti kita akan sentuh juga hadis tu, satu golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kesempatan, yang mereka ni akan pergi cari mana-mana Nabi yang boleh tolong bagi syafaat. Yang ni yang kata syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Mereka pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Isa. Beberapa Nabi yang diberikan kesempatan untuk nak tolong ni, tapi tak boleh tolong. Nabi-Nabi ni semua pakat sibuk dengan urusan masing-masing. Nabi Adam dia sibuk dengan cerita dia, Nabi Isa sibuk dengan cerita dia, Nabi Ibrahim apa semua sibuk ni. Dan dalam hadis tu dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah kepada kami, tak sama ataupun tidak pernah kami tengok Tuhan marah macam mana marahnya hari ni. Ni dia, orang pakat pergi berjumpa habis-habis ni. Last sekali dia kata pilah kepada Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi Muhammad, yang kata ramai-ramai ni pakat duk minta tolong, ya Muhammad isfa' lana ya Muhammad, tolong bagi syafaat kat kami. Maka Nabi SAW pun dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, insya-Allah nanti kita akan berjumpa dengan hadis tu, Nabi dia sujud. Bila Nabi sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi angkat kepala, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala. Lalu Muhammad, apa yang kamu nak minta? Maka Nabi duk sebutlah, Nabi kata ni umat aku ramai-ramai ni pakat duk mai jumpa aku, ya Allah. Mereka duk minta syafaat, duk minta tolong daripada aku supaya aku cerita kepada kamu
kurangkan bebanan mereka, permudahkan urusan mereka apa semua. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kata apa? Tak apa Muhammad, lah ni aku bagi kepada kamu syafi'. Kamu boleh bagi syafaat kepada orang. Isfa', bagilah kat siapa-siapa syafaat kepada kamu. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maqam mahmudah. Maqam mahmudah ni yang mana kita duk baca lepas daripada kita duk dengar azan. Kan kita baca apa semua tu sampai kepada wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'atah. Ya Allah, kurniakan kepada Nabi kamu, iaitulah maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu ayat tu. Maksud dia maqam terpuji ni apa? Syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar Nabi boleh bagi kepada umat dia. Dan benda inilah yang Nabi SAW duk simpan benda ni. Ketika mana dalam peperangan Uhud, tuan-tuan pernah dengar cerita Uhud ni, macam mana apabila mereka tidak mendengar perintah daripada komandan, siapa dia? Daripada Nabi SAW, jangan turun daripada Bukit Uhud ni. Sampailah Nabi bagi arahan kepada pemanah-pemanah lebih kurang 50 orang. Bila pemanah tu nampak macam mereka dah menang, nampak macam Islam dah menang, dan waktu tu timbul dalam diri mereka ni rasa sikit keduniaan mula duk main dalam diri dah. Mereka kata tu, kawan-kawan kita prajurit hak bawah tu pakai duk bahagi harta perang lah. Kita kalau gagah duk tunggu atas ni pakai tak boleh apa, pakai boleh skru kereta kuda ya, macam tu lah lebih kurang. Jadi yang atas ni pakai duk pegang pemanah ni, pakai duk simpan, pakai turun ramai-ramai. Bila turun tuan-tuan sekalian, rupanya Bukit Uhud tu telah diambil alih oleh tentera musuh. Tentera musuh ni dia patah balik Ustaz. Bila tengok bukit tu kosong, mereka ambil alih. Sebab mereka tahu itu tempat yang paling strategik untuk mereka nak serang ke bawah ni. Mereka dapat Bukit Uhud tu, mereka terus menghujani tentera Islam dengan anak panah. Sampai kelang kabut pergi habis. Nabi SAW waktu tu pun, yang kata kelang kabutnya sampai jatuh dalam lubang, sampai patah gigi Nabi. Celah-celah tu pula ada pula orang duk pergi kata Muhammad qad mat, Muhammad dah mati. Dia kata ni Nabi kita dah mati dah. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, habis semangat yang kata tentera-tentera Islam ni, habis lah. Kacau, jadi berkecamuk habis waktu tu. Dan di saat itu ada orang pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mata nasrullah, mintalah kepada Allah suruh buat mai pertolongan ni. Ni ramai dah sahabat kita pakak meninggal ni. Hak mana hufaz yang mengapai Quran pakak meninggal. Orang-orang hebat-hebat pakak meninggal. Dia minta kepada Nabi, bukankah kepada kamu ada satu doa yang Allah Ta'ala mustajabkan, wahai Rasulullah? Mintalah kepada Allah. Tuan-tuan tahu apa kata Nabi SAW? Nabi kata, likulli nabiyyin da'wah. Memang betul setiap para nabi, kami yang jadi nabi ni, yang Allah Ta'ala lantik kami jadi nabi ni, dakwah. Kami ada satu doa, ada satu kota doa yang memang kalau kami berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa tu. Wa ini ikhtaba'tu da'wati. Nabi kata, tapi doa tu aku tak mau guna lah ni. Walaupun nampak lah ni nampak sengit, nampak lah ni nampak kelang kabut, nampak lah ni umat Islam pakat duk mati pergi habis ni. Wa ini ikhtaba'tu, aku simpan doa tu. Untuk apa? Syafi'an, untuk aku nak bagi syafaat yaumal qiyamah li ummati, kepada umatku ketika mana hari kiamat. Maknanya doa tu doa yang sudah dimakbulkan oleh Allah. Tunggu nak minta aja. Kalau Nabi Muhammad nak minta pun boleh. Ya Allah, tolong saya nak guna kota yang telah dimustajabkan doa saya ni. Buat mai pilah malaikat Jibril ka, dia ribah maksud dia kipas depa ni dengan sayap dia pun lambung habis depa ni. Boleh, Nabi boleh, tapi Nabi tak mau semua tu. Nabi tak mau minta waktu tu. Nabi nak minta bila? Ketika mana yaumul qiyamah. Dan doa itulah yang disebut sebagai syafa'atul uzma, dan juga disebut sebagai maqam mahmudah, iaitulah maqam yang terpuji yang telah Allah Ta'ala janji nak bagi kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada hari itu ada sekelompok orang pakat duk cari siapa nak tolong ni. Jumpa Nabi-Nabi nu tak boleh tolong, lah kali Nabi Muhammad SAW yang boleh tolong. Tuan-tuan, yang tu satu golongan. Ada golongan lain pakat duk berseru. Siapa-siapa yang atas dunia ni, minta maaf sebutlah, yang banyak duk bekerja dengan orang ramai ni,
Bila bekerja dengan orang ramai, kadang-kadang kebajikan orang-orang ramai yang bekerja dengan kita ni, kadang-kadang kita abaikan benda tu. Yang ni kita takut. Kita duduk biasa kerja di kaunter ke apa ke, 4:30 sepatutnya pukul 5 tu kita tutup kaunter, pukul 4:30 orang duduk main, duduk bagi borang apa semua. Kita kata balik luar, kita esok main dah 4:30 dah, orang tak mau buat kerja, kami pun tak mau ambil borang apa dah. Nampak dah. Kawan pun balik-balik tah macam mana Encik Najib cerita tuan sekalian, lori tanah kepala merah mai belah dia. Meninggal pergi dia dalam keadaan tidak sampai hajat dia, dan kita pula pergi buat kezaliman tu ke atas dia. Lagi pasang tuan-tuan. Waktu tu pakat berseru kita cari dia ni, tang mana kita nak cari. Sebab tu orang tua dulu. Dia kata apa? Dia kata jangan buat naya kat orang, saya ikut hampa merangkak kot di padang mahsyar duk pergi cari orang. Ayat orang tua dulu. Depa sebut macam tu aja. Tapi rupa-rupanya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, jaga elok. Jangan kita jenis kerja-kerja dengan orang ramai ni. Kalau boleh biar kita mendahulukan kebaikan. Itu lebih baik daripada apa? Daripada kebaikan itu terabai kepada mereka. Tambahlah pula, lah tuan-tuan, kerja susah lah ni. Kerja susah kan. Anak-anak kita keluar daripada universiti ada dengan ijazah apa bagai ni, nak ikut credibility ataupun nak ikut keahlian takhasus yang ada pada diri dia, payah. Bidang dia saja hak keluar universiti ni dekat 200,000, 300,000. Banyak mana tuan-tuan sekalian duk pergi minta kerja, duit duk habis kot jalan macam tu aja. Nak jadi cerita pula tah dia berhenti tang mana-mana duk minum teh tarik ke apa ke. Jumpa pula satu orang yang dia tengok, nampak macam kenai. Kita lah dah buat kerja apa? Dia berkata kerja ni kerja orang kata tak panas punya kerja, dalam aircon punya kerja. Gaji berapa? Dia kata kalau rajin, dia kata sebulan boleh dapat 30,000, 40,000. Lagi tengah-tengah kau ni. Kerja apa? Dia kata hang mau duk rajin telefon orang ya. Kalau satu hari hang boleh telefon 30 orang, dia kata MLM punya ni kan ada, bukan jenis macam tu tak, bukan jenis macam tu. Rupa-rupanya tuan-tuan ada satu syarikat scammer pula. Anak kita pula pandai duk bercakap, dulu di universiti dulu duk jadi johan pidato lah apa semua. Pandai. Kan tuan-tuan lah ni duk ada kan. Tambah tuan-tuan pula baru habis daripada pencen ke apa, dapat duit gratuiti apa sikit-sikit. Tak tahu mai daripada mana ada orang telefon. Assalamualaikum, ni Haji sekian-sekian kan. Saya betul kan nama Haji, betul ni nombor IC. Dia baca nombor IC tu, dia mula. Tahu tang mana? Haji ni ada satu barang Haji, dia mula dengan ayat tu. Barang Haji ni dia kata ni ada di pejabat pos apa semua ni, barang ni dalam tu ada duit 15,000, lepas tu ada pasport apa semua. Haji ada pesan kat siapa-siapa, ada kirim kat siapa-siapa ke? Tu yang kita cerita tu tuan-tuan sekalian. Saya nak reka cerita ni pun duduk atas motor tadi nak main ni. Kita dengar-dengar, tak ada kata, tak ada. Tak apa kalau tak ada lah macam ni Haji. Lah ni kami nak pergi mana benda ni? Sebelum polis Bukit Aman ambil kes ni. Dia pergi kat tu pula. Kita pun dengar-dengar polis Bukit Aman tuan-tuan. Dengar-dengar macam tu, tak ada duk telefon kawan apa semua. Pasal kawan ni dah habaq dah. Dia kata kalau boleh Haji kiri kanan ada siapa? Dia kata tak ada siapa, okey. Haji kena pergi masuk dalam bilik, kunci pintu, kita nak sembang dua. Benda ni tak mau bagi orang tahu. Kami nak tolong Haji ni. Tuan. Kalau duit 300,000 punya duit ada. Kan dia pun habaq kat kita, tak apalah kalau tak mau ambil barang ni, kami akan bagi barang ni ke pejabat polis apa semua ni, jadi Haji pergi ambil di sana lah. Kita dengar macam tu tak mau. Nak buat macam mana? Okey lah, Haji tunggu sat di talian, kami nak pergi bercakap dengan IO kami. Mula dah dengan IO, dia tak tahu mai daripada mana, nak kena pergi ambil pejabat barang tu pula tu di Johor Bahru tu. Dia tahu kata kita orang Bangi, pasal apa tak pergi ke pejabat polis Bangi je. Dia suruh pergi ambil di Johor Bahru. Taubat tak pergi lah. Tuan, kita pun lah ni tak mau sembang panjang lah. Saya pun tak mau, saya nak relax bila dah habis pencen apa semua ni, nak settle macam mana. Dia kata okey, untuk nak buka file saja, dia kata yang ni paling murah kami bagi kat Haji 5,000. 5,000 bank in kat dia mula-mula. Lepas tu dia duk bagi kat kita pula gambaran kata kerja masalah kita ni, masalah yang besar lah apa semua. Tuan-tuan, hak 300,000 tu boleh kat dia ya. Saya bukan nak cerita yang tu, yang tuan-tuan dengar ni seorang baca hadis sahih ni, bukan cerita yang tu. Nak cerita apa? Kawan nak telefon tu. Kalau hari tu dia dapat satu hari Pak Haji ni tuan-tuan, katalah hari tu 30 orang dia dapat.
Kan banyak mana duit dapat kadang sebulan, tak apalah, atas dunia dia lepas lah. Ni yang kata akhirat ni padang mahsyar kita duk baca ni. Jenuh dia nak pergi menyeru tuan-tuan, yang biasa dia pemuhung ketika mana atas dunia dulu ni. Nak cerita yang tu. Dia nak pergi cari seorang-seorang haji bangi ni, ada 3-4 orang punya duk kena dengan dia. Dia pula main saham pula. Dulu saham Pak Mantelo lah, Taman Pal tak tahu kita tahu. Tuan-tuan nampak tak? Benda-benda macam tu. Yang ni yang kita risau ni. Pasal itulah agama duk habang kat kita apa? Kalau boleh jangan duk berkait dengan orang sampai membawa kepada akhirat. Agama tak mau. Pasal nanti susah. Kita di padang mahsyar kita banyak kerja. Di padang mahsyar nak hitung amalan kita, di padang mahsyar kita nak tengok sama ada kita syurga ataupun neraka. Yang tu. Tapi tiba-tiba padang mahsyar kita duk pergi cari orang, duk pergi seru orang, tuan-tuan, mana dia ni, mana dia ni, mana dia ni, duk pergi cari. Yang ni yang kata teruknya ketika mana di padang mahsyar. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi dan juga dalam kitab kita ni disebut sebagai yaumut tanat. Tanat ni maksud apa? Memang tenat sungguh lah. Pasal duk cari orang. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita ambil kesempatan malam ni fikir panjang-panjang. Nak buat apa-apa projek pun, nak buat apa-apa perniagaan pun, jangan sampai ada gharar, ada unsur penipuan, yang mana penipuan itu akan menyebabkan terabainya kebajikan sesebelah pihak. Maknanya orang hak duk berhubung dengan kita, dia boleh pembohongan dan penipuan daripada kita. Yang tu kita tak mau. Walaupun atas dunia kita selamat, tetapi di sisi Allah di akhirat kita tidak akan selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang tu satu golongan. Lepas tu golongan yang lain pula apa? Yang atas dunia ni duk mengumpat lah, duk mengkhianati lah, duk menzalimi lah, duk buat macam-macam. Yang ni pun akan menyeru cari mana-mana orang yang pernah atas dunia dulu dia pernah buat salah, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Minta maaf sebutlah, kena cerita jugalah. Benda-benda yang macam ni. Siapa-siapa yang pernah kita bagi sakit hati, siapa-siapa yang pernah kita buka aib, kalau boleh. Ni nak sampai Ramadan dah. Kan kita tak tahu bila lagi masa kita, Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, kita tak tahu bila masa, tuan sekalian. Jadi waktu ni adalah waktu yang tepat. Kan, waktu yang tepat untuk kita nak tag kawan kita hak mana kita pernah buat salah, pernah ambil barang dia apa semua, selesaikan di atas dunia. Kita tak mau bawa benda ni sampai ke akhirat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang tu disebut yaumut tanad, dan yang bernama yaumul hisab. Yaumul hisab artinya hari berkira-kira. Hisab ni maksud dia duk kira. Kira apa tuan-tuan? Kira amalan kita. Kerana pada hari itu masa berkira amal ibadah dan juga lainnya. Maknanya bukan amal ibadah saja, tapi benda-benda lain juga akan dikirakan. Benda apa yang dikirakan tu? Yang kata yang lain tu apa? Yang diperbuat di dalam dunia ini, maka dibalas sekira-kira amalnya hari itu. Kan? Kita duk baca dalam surah Zalzalah, Tuhan kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kan hari itu kita dah sebut dah ayat tu. Bila tu imam baca ayat tu, tuan-tuan pun kena orang kata apa, cari makna dah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat satu amalan yang baik, khair, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan yang tak baik, walaupun besar zarah, zarah ni kecil lagi daripada kuman lah, walaupun besar tu tuan-tuan, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. So kita pegang macam tu aja. Atas dunia ni kita lepas, tapi di akhirat kita tidak akan lepas. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang ni saya pernah baca kepada tuan-tuan. Aisyah kata apa? Nabi ni dia selalu duk baca satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kan? Ya Allah, permudahkan aku, hasibni, waktu duk hisab aku. Nabi yang minta, tuan sekalian. Waktu catatan amalan berada di hadapan Allah, Nabi minta hasibni, ya Allah tolonglah hisab aku dengan hisaban yasira, hisab yang baik, hisab yang mudah. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, Aisyah ditanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisaban yasira, hisab yang baik itu macam mana? Hisab yang mudah itu macam mana? Maka dijawab oleh Nabi SAW. Nabi kata, manuqishul hisab yawma idzin halak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata yang kata hisab ni manuqish. Nuqish ni apa? Munaqashah.
Siapa yang ambil master kita sebut sebagai apa? Viva. Siapa yang ambil PhD kita sebut sebagai munaqashah. Munaqashah ni apa? Maknanya akan cek semua amalan kita. Nabi kata manuqishul hisab. Barang siapa yang Tuhan pegang catatan amalan dia dan Tuhan cek satu-satu, faqad halak, maka dia akan menjadi celaka. Nabi kata. Apa maksud dia? Maksud dia yang kata hisaban yasira, Tuhan tak tengok dah catatan amalan kita ni. Cukup dengan malaikat tulis pun kira kecil ya. Malaikat bawa mai kepada Allah, Tuhan tanya malaikat, wahai malaikat, ni catatan haji sekian-sekian ni, catatan hamba aku dia ni banyak kepada amal ibadah ke banyak kepada benda-benda jahat? Malaikat kata, kami duk catat daripada umur dia 15 tahun sampai dia meninggal umur 80 ni, alhamdulillah banyak kepada benda baik ya Allah. Tuhan kata okey, tak apa, carry on, tutup ya. Allahu akbar. Kita nampak tak? Tuhan tak tengok lah, tak payah nak munaqashah dah. Yang ni yang kata hisaban yasira. Kita pun tuan-tuan sekalian, kalaulah catatan ataupun kita duk ambil PhD master ni, yang profesor duk depan ni perkenal diri apa semua, dia kata tak apa, tak kena tengok kot, nampak macam tesis ni pun nampak kemas dah. Dia kata tutup tu kira alhamdulillah boleh bagi gelar kepada kita dah. Seronok tuan-tuan. Kawan-kawan kita di luar ni pakai duk tunggu, tadi profesor tu tanya apa, profesor hak killer dia panggil. Dalam banyak-banyak profesor tu paling killer. Oh, dia kata kalau kena kat dia, kata ni sejuk kaki-kaki. Hak lain ni pakai duk sejuk kaki-kaki, pakai berpeluh. Tapi mai dengan hari tu ni profesor pun tengok kita satu mendung yang muka kita ni, dia pun tak apalah, dia kata tutup lah, tak mau tanya banyak lah. Pasal aku tahu kata hang buat kemas lah dengan tesis hang, tak perlu buat kebaikan apa semua, ambil bawa keluar. Lepas tu kira pergi cetak, pergi jual kat orang. Yang tu ya. Kita keluar pun tuan-tuan, serupa dengan itik angsa punya keluar. Pasal apa? Pasal kemas. Bersyukur kepada Allah. Balik ni kira sujud syukur. Pasal apa? Pasal tesis kita tidak dimunaqashahkan dengan detail. Macam tu juga dengan catatan amalan kita. Tuhan tak tengok pun. Yang ni yang kata hisaban yasira. Hisab yang mudah sangat Tuhan bagi kat kita. Allahu akbar. Jadi kita minta itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, tuan-tuan, hari itu juga disebut Yaumul Hisab. Dan yang bernama Yaumul Ma'ab, iaitulah hari kembali. Kerana manusia semuanya pada hari itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kembali kepada salah satu daripada syurga ataupun neraka. Yang kata Yaumul Ma'ab, hari kembali itu tuan-tuan, kembali kepada Allah satu, yang kedua sama ada syurga ataupun neraka. Tapi kita minta mudah-mudahan Allah Taala letak kita dalam syurga yang tu. Kan kita pernah baca hadis bulan lepas kalau tak silap saya tuan-tuan, macam mana sahabat-sahabat hak bagus-bagus ni, ketika mana mereka masuk dalam syurga, mereka tengok kawan-kawan hak duduk semayang sekali, puasa sekali, pi haji sekali, mereka ni tak ada. Ni yang kata bagus berkawan dengan orang baik-baik ni. Mereka masuk dalam syurga, mereka tengok tak ada, sampai mereka keluar balik request kepada malaikat, wahai malaikat, kami nak berjumpa dengan Allah. Mereka kata nak buat apa? Ni mana kawan kami ni 3-4 orang ni yang semayang subuh sekali dengan kami, lepas tu habis tu kami tadarus sekali, kami buka puasa sekali, iftar jama'i lah, sahur apa semua, lepas tu pi haji pun satu kapai, pi umrah pun satu kapai, bagus dengan kami ni. Depa ni pi mana? Malaikat kata depa ni tak ada ni, depa duduk dalam api neraka, hampa ahli syurga pi masuk dalam syurga. Tak ada kami tak orang masuk. Tak orang masuk tuan-tuan sekalian. Yang kata kawan ni dunia akhirat ni, tak orang masuk. Jadi dia minta juga kepada malaikat, sampai malaikat surrender, malaikat angkat tangan, malaikat kata tak apa, aku tak boleh nak bagi keputusan, apa sebab Allah sendiri ya. Dia pergi jumpa Allah, Tuhan pula berkeras, Tuhan kata dak, hampa ni ahli syurga, pergi masuk dalam syurga, duk kalut dengan ahli neraka buat apa? Sehingga kan Nabi kata apa? Ma minkum, Nabi kata tidak ada di kalangan hampa ni yang mukhatabah, yang mujadalah, yang duk bertengkar atas dunia. Nabi kata aku tak pernah tengok dahsyatnya pertengkaran itu seperti mana pertengkaran ahli syurga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu dahsyat sungguh. Depa pertahankan betul-betul sahabat depa yang duduk dalam api neraka ni untuk nak bawa keluar sekali. Tuan-tuan, saya suka baca hadis tu. Baru ni pun saya baca hadis tu di Putrajaya, duk baca tu hadis tu. Nak abang apa? Kawan dengan orang baik-baik ni. Sampailah Tuhan kata last sekali Tuhan bagi rahmat. Tuhan kata tak apalah. Tuhan kata pilih masuk dalam api neraka. Akhriju man araftum.
Hampa pergi tarik bawa keluar siapa-siapa yang hampa kenal. Allahu Akbar. Masuk tuan-tuan sekalian. Dan saya pesan juga waktu saya habaq kepada tuan-tuan hadis tu bulan lepas, saya kata apa? Kita berjumpa dengan kawan-kawan kita. Itu di antara dia. Selain daripada kita minta doa, habis-habis salam apa semua, Ji, jangan lupa doa saya, Ji. Alhamdulillah sama-sama. Ji, satu lagi. Awak, kalaulah Haji masuk dalam syurga, tengok-tengok saya tak ada, Haji tolong cari saya, boleh tak boleh? Yang tu ayat tu. Bukan nak kata kita ni neraka tak, tapi kita khawatir, kita bimbang. Haji ni pula kata, betul ya? Tak betul nak masuk api neraka. Lagu tu pula dia buat main dengan kita pula. Kita khawatir. Tak apa, dia kata kalau kami masuk tengok dalam syurga tak ada, tak apa, kami pergi cari lah. Tapi kami tunggu bagi lama sikit. Kan nakai, yang kata Haji Bangi ni nakai. Kami tunggu lama sikit, biar kentung teruk baru kami masuk cari, kata. Oh, entah, dia buat melawak lagu tu. Kan, tak apalah, atas dunia melawak bila macam mana pun. Tapi yang kata syurga, pergi cari. Kan kita tak tahu kawan-kawan kita ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang bernama Yaumul Ma'ab, Yaumul Ma'ab. Dan yang bernama Yaumul Azab. Iaitulah artinya hari seksa dan juga hari dera. Seksa dan dera. Macam mana seksa dan dera di atas di dalam api neraka ni? Kerana pada hari itu berlaku macam-macam seksa dan juga dera yang pedih-pedih ke atas manusia dengan kadar maksiat yang diperbuat oleh mereka itu. Tuan-tuan, hari itu apa saja maksiat yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, semua ada yang kata package dia tu ada. Kalau takat kita duk maki orang, kita duk mengumpat orang, ada yang kata dera dia macam ni. Kita pula pernah zalimi orang, kita pernah pukul orang, ada yang kata package dia macam ni. Ada siap tuan-tuan sekalian. Kira sebelum nak masuk tu malaikat nanti akan baca kat kita. Macam mana kita lah kalau kita kena tuduh atas dunia ni. Bukankah hakim dia akan sebut oleh kerana hang buat sekian-sekian, dia masuk dalam kanun sekian-sekian, dan kanun ni di antara dia kena sekian-sekian. Dia sebut macam tu. Sama macam dia mahkamah Allah Azza wa Jalla pun macam tu. Sebab tu tuan-tuan, yang kata pak saudara Nabi SAW nama apa? Abi Talib. Yang kata Abi Talib ni, dia tak masuk dalam syurga. Pasal apa? Pasal dia tidak menganut agama Islam, dia tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak kata bagus, dia lebih bagus daripada orang Islam. Dia lebih bagus. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia jaga Nabi SAW daripada kecil sampai besar. Dia jaga Nabi. Kita pun, yang kata kita ni pun nak bandingkan dengan Abu Talib, bukan nak kata dia tu bagus dah, tapi cara kita jaga ke sunnah Nabi SAW daripada kecil sampai ketua ni? Sampai ketua pula sebut, kata ustaz tak sayang mulut ni. Satgi balik, satgi mulut tu rabit tu rabit kan, satgi rabit, satgi bagi ada kata tua, jangan kata tua, katalah lama okeylah sikit tuan-tuan. Sunnah Nabi pun Abu Talib dia jaga Nabi, bukan takat dia jaga Nabi, dia mempertahankan Nabi SAW ketika mana Nabi orang nak bunuh, ketika mana Nabi orang nak cedera, ketika mana Nabi orang nak tindas, nak buat macam-macam kat Nabi. Sampailah satu hari dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Ya Muhammad, dia kata janganlah duk pi sangat, duk pi dakwah ni terlampau tajam sangat ni. Duk pi cerita berhala tu tak betul, duk pi cerita Lata, Uzza apa semua ni, jangan duk sembah, jangan macam tu, kata Abu Talib.
pasal aku ni, aku tak tahan, la utiqu, aku takut, aku tak mampu nak mempertahankan kamu wahai Muhammad. Pasal depa duk pressure aku, depa duk tekan aku ni. Depa kata, Abu Talib, hang jaga elok anak menakal hang tahu dah anak menakal hang maki Tuhan kami. Jangan sampai kami buat satu benda yang di luar daripada kawalan kami. Kami tak buat dia, kami tak kacau dia pasal apa? Pasal hang duk ada, kami segan dekat hang. Yang kata Abu Talib ni orang hebat. Macam tu dihabang kepada Nabi SAW. Sampai mereka offer kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kalau hang nak sangat anak saudara ni, kami boleh ganti dengan orang yang lagi handsome daripada anak saudara hang. Janji hang bagi Muhammad kat kami, kita tukar, pergi ambil kawan ni, hang ambil lah dia ni. Nak tukar macam tu. Dan benda ni disebut dalam kitab Rahiqil Makhtum pun disebut. Dalam Suwar min Hayati Sahabah juga ada sebut. Benda tu cerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Dia kata, ya ammi, wahai pak menakan aku, law wada'u syams fi yamini, kalau depa letak matahari di tangan saya, wal qamar fi yasari, dan depa letak bulan di tangan kiri saya. Maknanya depa pikait matahari pi letak nak bagi kat saya, bulan nak pi letak bagi kat saya, ma taraktu, saya tidak akan meninggalkan dakwah yang saya buat lah ni, saya tak tinggal. Abang macam tu. Maknanya yang ni bukan kerja mimin, ni kerja arahan dan juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kata tegas di hadapan apa makan dia Abu Talib. Abu Talib kata apa? Kalau macam tu wahai Muhammad, silalah hang berdakwah, aku akan mempertahankan hang sampai kepada titisan nyawa aku yang terakhir. Abu Talib kata. Tapi sayangnya tuan-tuan, bila Abu Talib meninggal, dia tidak menyebut perkataan la ilaha illallah. Nabi pergi dekat dia, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Duk talqin di telinga Abu Talib. Kalimah ni lah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimah ni lah pakcik, kamu nak guna di sisi Allah . Aku akan menjadi penjamin kamu masuk dalam syurga wahai pak menakan aku. Tapi waktu tu ada Abu Jahal dan juga ada seorang lagi Abdullah Ibnu Umayyah, kalau tak silap saya dalam hadis tu. Mereka ni duk provok Abu Talib waktu Abu Talib dalam keadaan sakarat. Mereka kata, ya Abu Talib at-targhabu an millata Abdul Muttalib. Abu Talib hang benci ke kepada agama pak kita Abdul Muttalib tu? Abdul Muttalib buat main agama nenek moyang tu pun semua betul dah. Terus ada ikutlah agama Muhammad ni. Dia ni budak-budak agama pun tak tahu betul tak betul. Last sekali tuan-tuan sekalian, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa jadi kepada dia? Nabi Muhammad dia cuba juga nak minta kepada Allah, la astaghfiranna lak ma unha alayya, aku akan minta keampunan kepada kamu wahai pakcik aku, selagi mana benda tu tidak ditegur oleh Allah, tidak dicegah oleh Allah. Minta juga nak bagi Allah Ta'ala ampun juga apa saudara dia. Pasal itulah ayah dia, itulah mak dia, itulah yang menjaga dia ketika mana dia duduk atas dunia dulu. Lepas tu tuan-tuan, Allah Ta'ala buat turun tegur Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad yang kata Abu Talib ni, di antara kesalahan ataupun azab ataupun uqubah berdasarkan kepada akidah dia ni, dia tidak Islam, dia pijak di atas terompah. Orang kata apa? Terbakar otak dia. Pijak atas terompah, menggelegak otak dia. Itulah yang paling ringan sekali azab yang Allah Ta'ala bagi kepada penghuni neraka. Mengikut pakej dia waktu tu. Nak kata dia baik, dia lebih baik daripada orang, tuan-tuan. Dia jaga Nabi Muhammad lebih daripada anak dia lagi. Maknanya dia orang bagus. Cuma akidah aja. Sama macam kita pun hari ni, bila kita baca kitab ni tuan-tuan sekalian, maksud dia dera tu dia ada pakej-pakej dia. Dan salah satu daripada yang kata dera di atas neraka nanti, iaitulah disebut sebagai dahaga yang melampau-lampau. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Mungkin kita akan tutup kuliah kita dengan hadis ni. Riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yulqa ala ahli nar al-ju'. Tuan-tuan, penghuni neraka, ketika mana dalam api neraka, di antara azab api neraka ni apa? Iaitulah al-ju'. Ju' ni lapak yang melampau-lampau. Tuan-tuan, kita kalau lapak pun sampai ketak badan pun ada. Bila nak main tuan, bulan puasa ni, jaga bulan puasa ni.
Sebelum masak tu dia mula dah duk main ayam kolak nak bagi sejuk badan. Kan dia mula dah duk buka peti air, duk suar kepala masuk dalam peti air nak bagi sejuk. Dia mula dah. Lepas hasang tu jadi Parkinson. Oh, perut lapang sungguh ya dah. Sampai boleh duk pergi request pula. Telefon DJ, yang tu ceritalah. Telefon DJ, saya nak minta satu. Minta apa? Minta lagu ke ada bukan minta lagu. Boleh dah nak request mayang apa? Azan maghrib bagi awal sikit. DJ kata tu haji mana kata karut ni. Kan? Allahu akbar. Dan lepas tu bila dah lapang dalam api neraka tu fayadilu ma hum fihi minal azab. Itulah azab yang cukup teruk di antara azab. Duk kena tibai, duk kena bakang apa semua azab lapang. Atas dunia pun lapang tuan sekalian. Sebab tu kuliah kita tak boleh lajak tak boleh. Dia takat cukup maghrib sudah. Antara alasan apa ustaz ni duk lajak dia tak tahu kata kami lapang ni. Yang tu alasan besar tu lapang tu. Kan? Lepas tu kata pula ustaz ni duk lajak makan ustaz. Dia pergi tu pula. Fayastaghithu fayughathuna bi-ta'am min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Maka depa minta, depa mohon kepada malaikat. Depa kata wahai malaikat kami lapang ni tolong bagi makanan kepada kami. Maka malaikat pun fayughathuna bi-ta'am min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Makanan yang makanan itu berduri. Bagi. Mai dengan lapang itu tuan sekalian dia tak tengok duri apa dah. Makan terus macam tu aja. Mai dengan lapang ni. Makan tuan-tuan, makan. Dan makanan tu kata Nabi SAW la yusmin. Makanan ni mereka makan banyak mana pun yang kata dalam api neraka ni tidak akan menggemukkan wala yughni min ju', tidak akan menghilangkan kelaparan mereka. Bila makan dia tak rasa kenyang. Fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'ami dhi ghussah. Bila depa duk makan lagi, bila habis makan minta lagi, tiba-tiba makanan yang mereka makan dalam mulut itu dhi ghussah, makanan tu lekat di rengkung. Lekat tuan sekalian. Bila lekat ni fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghassas fid dunya bisyarab. Bila terlekat ni teringat atas dunia dulu selalunya kalau kami makan lekat. Nak buat macam mana tuan-tuan lekat? Ambil air minum. Hai kita pun tuan-tuan kalau lekat ni kan dia pasal apa? Pasal kita baca hadis ni kita Allah lekat ya pun bunyi ni tu lekat ya pun dia kata tak teruk mana lah neraka ni. Jangan tuan-tuan lekat air tak sampai dia mula ni napas pun tak ada ni. Dia mula muka ni naik merah, muka ni naik cerin, muka ni naik pucat tuan-tuan sekalian. Pasal apa ni air mana ni? Isteri kita pula tanya abang pasal apa abang, dia kata aku serba nak penampak hang, dia kata aku ayak mana ayak dia tanya ayak. Bini bagi ayak basuh tangan, kan basuh tangan rupanya lekat, dia tak boleh nak abang ni, nak abang kata lam kapta ni lekat ni tak kerti nak abang lekat. Dia doa macam tu lah. Ni atas dunia tuan-tuan, apatah lagi di akhirat dalam api neraka. Bila lekat maka depa minta air, depa minta minuman. Fayastaghisuna bisyarab fayurfa'u ilaihimul hamim bikalalim bil hadid. Maka malaikat pun tengok lekat, malaikat tanya ada apa nak tolong? Dia kata boleh tak ambil air kat kami nak minum, nak bagi ni, hilang lekat duk ada dekat rengkung kami ni. Maka malaikat pun membawa syarab, membawa air minuman. Yang air minuman itu diletakkan di dalam satu bekas. Yang bekas itu dipegang melalui kalalib al-hadid, daripada cangkok besi. Malaikat pun tak berani nak pegang cawan tu yang kata cawan api neraka ni. Malaikat guna besi, guna cakok bagi tuan-tuan, guna cakok. Dan apa air itu apa? Iaitulah hamim. Hamim ni apa? Iaitu tembaga yang dicairkan. Itulah minuman penghuni neraka. Tembaga dicairkan. Tuan-tuan bayangkan atas dunia ni kalau kita minum tembaga dicairkan, dia pakai jadi besi dalam perut. Tak ada orang kecil keluar yang tembaga, tak ada, dia pakai jadi besi dalam perut. Lepas tu pula kata Nabi SAW, fa idza danat min wujuhihim syaut wujuhahum, ketika mana malaikat pisau gelas itu tak ada nak minum lagi, baru sampai di muka. Apa jadi ke muka tu? Syawat wujuhahum. Ni kulit muka ni tuan-tuan terbakar dan juga berguguran. Minum dah lagi, tak ada minum lagi, cerita ada.
Tapi oleh kerana dahaga sangat-sangat dah, tak kira lah kulit tembaga, kulit ni berguguran, tak kira dah. Depa terus capai yang kata gelas tu, depa minum. Fa idza dakhalat butunahum, apabila air tembaga tu mula masuk dalam badan mereka ni, qatta'at ma fi butunihim, maka segala organ perut-perut ni tuan-tuan sekalian habis hancur, meletup, putih habis. Dengan jantung-jantung ni, saluran apa, trakea ke dia panggil kan. Ni saluran ni habis, hancur habis. Lagi duk minum lagi hancur. Fayaqulun ad'u khazanata jahannam fayaqulun alam ta'tikum rusulukum bil bayinat. Malaikat yang sedang melihat bagaimana azabnya mereka ni duk minum air itu, malaikat tanya kepada mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Ish, kata dahsyat sungguhlah hampa kena seksa ni. Malaikat tanya, atas dunia dulu tak datangkah kepada kamu rusulukum bil bayinat, orang-orang yang duk bagi syarahan ataupun orang-orang yang duk peringat tentang agama ni. Ni kita duduk di Bangi ni, takkan tak ada di Bangi ni kuliah-kuliah ilmu? Dia kata ada. Dia kata apa? Dia kata qalu bala, ada. Dia kata sebelah rumah, dia kata. Kan yang kata masjid sebelah rumah. Baik, kita bagi laluan untuk azan Aisyah insya-Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watan salatul qa'imah ati Muhammadin wa ba'athahu Allah maqaman mahmudan allazi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita perhabis hadis ni nah. Kita nak perhabis hadis ni sikit lagi. Tidak ada tergantung orang tu. Baik. Ketika mana bila mereka ni duk lekat, bila dah lekat, lepas tu diberikan air minuman, bila mereka duk minum ni hancur pergi semua badan, malaikat khazanah jahannam, malaikat yang duk jaga api neraka jahannam ni sudah tanya kepada mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, wahai penghuni neraka, kami tengok kamu ni duk kena azab teruk sangat ni atas dunia, kamu tak tahu langsung ke tentang agama ni? Maksud dia tak pernah hadirkah kepada kamu orang-orang yang memberikan penerangan tentang agama? Qalu, mereka jawab apa? Bala, mereka kata ya, memang ada. Mereka kata memang duk main, dia kata cuma kami lah pi tak pi yang tu dengar tak dengar yang tu aja. Lepas tu pula malaikat kata apa? Fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. La ni yang kata malaikat Zabaniah, dia kata apa? Dia kata hamba mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kokoklah Tuhan boleh tolong, kata Tuhan boleh meringankan azab yang diberikan kepada kamu ni. Cuma yang kata malaikat tu sebut lagi, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Cuma aku nak cerita dekat hamba, kata malaikat tu, doa orang yang kafir yang duduk dalam api neraka ni, doa depa ni sia-sia saja. Allah Taala bukan nak dengar pun. Maknanya apa? Malaikat peli depa. Mintalah ke Allah Taala. Cuma aku nak cerita apa, kalau hamba minta pun Tuhan tak nak dengar, Tuhan tak mau nak dengar doa hamba ni, doa sia-sia. Tu. Tentu boleh rujuk surah ni dalam surah Ghafir ayat 50. Hadis ni. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, mereka ni yang kata ahli neraka ni, fayaqulun ud'u malikan. Depa kata apa? Depa kata susah sangat cakap dengan malaikat-malaikat bawah ni. Lah ni pergi panggil bos hamba. Makna yang kata orang kemai ni, maknanya di atas dunia pun dia borong kemai. Dia tak mau duk cakap dengan orang-orang bawah ni, cakap bos, panggil bos. Kan malikan, maksud dia pergi panggil malaikat-malik tu. Duk bercakap dengan hampa ni, malaikat bawah-bawah, dia kata ni semua leceh punya kerja. Kan dia pun panggil, nak panggil macam kita atas dunia ni lah kan. Kita atas dunia minta maaf sebut lah, kena sebut juga walaupun tonton cegih mata kat saya pun. Kan dia pi kat bawah ni, pi kaunter apa semua, lepas tu dia kata yang pertama kaunter tu tak kenal kita siapa, pangkat apa pun tak kenal. Dia panggil pakcik, dia panggil kat kita. Kita dengar pakcik ni, aku ni kau belah bangi orang panggil abang, hang panggil pakcik, hang mula anak hang tunggu sat. Betul kata ni urusan ni bila boleh selesai? Dia kata urusan ni 14 hari waktu bekerja. Tak mau langsung lah kita ni 14 hari waktu bekerja. Siapa bos you? Dia mula tunjuk lah. Siapa bos you? Kata sekian-sekian. Ada nombor telefon dia bagi kat kita. Dia pun abang bos dia sekian-sekian. Dia pun pakai telefon ni. Awak yang susah sangat nak urusan dengan apa anak buah hang ni, hang turun mai. Dia kata betul tu. Orang besar tuan sekalian. Jadi dalam api neraka ni pun macam tu juga. Dia tak mau nak urusan dengan malaikat yang grade 19, 29, 41 ni. Dia nak malaikat jusa tu. Hatu pun ada juga. Panggil malaikat Malik turun mai. Malaikat Malik pun turun. Bila malaikat turun, dia berkata apa kepada Malik? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ni Malik, dia panggil Malik macam tu ya. Kata ni Malik, lah ni daripada duduk azab kami macam ni apa semua ni, semua ni bagi sakit kami aja. Lah hampir cerita kepada Tuhan hang, liyaqdi alaina rabbuk, pi cerita kat Tuhan hang bagi mati bang. Duk azab buat apa? Duk bagi asam, bagi hancur badan buat apa? Benda ni seksa buat apa? Bagi mati bang. Tu dia kata macam tu kepada malaikat Malik. Qala malaikat Malik kata apa? Fayujibuhum innakum makithun. Malaikat Malik kata, nak buat macam mana? Padang dengan muka hamba, dan benda ni lah hamba akan kena buat selama-lamanya. Malaikat Malik kata macam tu. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-A'mash. A'mash tu kata apa? Dia kata nubitu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'am. Dia kata macam tu kepada kepada malaikat Malik. Dia kata kepada malaikat Malik, bercerita kepada Tuhan kamu supaya hancurkan kami. Malaikat Malik nak jawab balik kepada depa tu, tuan-tuan sekalian. Nak jawab balik tu memakan masa selama 1000 tahun.
Mereka duk tunggu jawapan tu. Jawapan yang kata hampa ni duduk dalam api neraka, hampa duduk ni sampai bila-bila. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita atas dunia duk guna orang atas pasal apa? Pasal tak mau 14 hari bekerja tu. Dia kalau boleh nak lah tu juga. Dia tak. Kita main, dia kata ai main, orang putih lah. Ai main ni kata kalau boleh ai main ni tolong balik tangan kosong. Dia kata. You jangan duk bagi cok apa ai nak ai bawa main borang, bawa balik borang juga. Dia kata. Yang tu ai. Just it, dia kata. Oh, tuan kemai. Kan jadi tuan-tuan dia kata, ustaz kata kat siapa? Dia kata, tidak berkenaan dengan orang Bangi. Orang mana? Orang Burkina Faso no. Sana punya tempat. Kemudian, tak habis lagi hadis ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa dia kata apa? Fayaqul ud'u rabbakum fala ahad khair min rabbikum. Malaikat Malik kata kepada mereka, kalau macam tu kamu berdoalah kepada Tuhan kamu, mudah-mudahan Tuhan kamu boleh tolong kamu. Cuma Malaikat Malik kata apa? Aku nak habang Tuhan takkan tolong orang-orang macam hamba. Macam tu pula. Kemudian fayaqulun, depa minta kepada Malaikat Malik, depa kata wahai Malik, kalau kamu pun tak boleh tolong kami, lah ni kami nak bercakap dengan yang atas daripada kamu. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tuan-tuan yang kata pokok ni kabel besar. Nak bercakap dengan Allah tu panggil Tuhan mai. Hang pun yang ada pangkat besar pun tak boleh nak settle masalah kami, panggil Tuhan mai. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 107, depa kata apa kepada Allah? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, tolonglah kami, jangan azab macam ni. Atas dunia dulu kami dah buat benda-benda jahat ni pasal apa? Pasal kami kalah dengan shiqwatuna, kami kalah dengan nafsu kami. Atas dunia dulu kami kalah dengan nafsu kami, kami tergoda dengan nafsu kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami sedang dan kami mengaku kata kami ni sesat atas dunia dulu. Atas dunia kami sesat. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami daripada api neraka ni. Sebab apa? Sebab kalau tak keluarkan kami ni, kami akan rasa kami ni orang yang dizalimi, kami rasa zalim sangat-sangat kat kami ni. Depa sudah nak kacau Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu tak Tuhan jawab apa kat depa? Tuhan kata ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tuhan kata cukuplah. Hampa duduklah dalam api neraka ni sampai selama-lamanya. Pasal apa? Wala tukallimun. Pasal atas dunia dulu aku duk panggil hampa, hampa tak pernah jawab. Tuhan kata macam tu. Hampa duduklah. Hampa duduklah. Pasal apa? Hampa lah duk panggil aku, hampa nak minta tolong aku kan. Atas dunia dulu aku nak bagi pertolongan. Tuan-tuan, kita atas dunia ni 5 kali satu hari Tuhan duk panggil kita. 5 kali satu hari Tuhan duk panggil. Ada orang yang sahut, ada orang yang tak sahut. Ada orang sahut, ada orang tak sahut, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi bukan kita tak tahu benda-benda tu, bukan surau kita tak dengar azan, bukan masjid kita tak dengar azan masuk dalam rumah kita, tapi saja duk buat ghalid, duk buat ghaflah. Duk buat ghalid, buat macam tak ada apa, tak apa, duk berasa macam sihat lagi, duk berasa macam senang lagi. Tiba-tiba dia rentap nyawa kita waktu tu. Waktu itulah baru kita teringat, Allah, sembahyang aku ni tak settle lagi ni. Kita minta kepada Allah, kita kata apa? Kita minta, ya Allah, tolong akhrijna minha, tolong keluarkan kami daripada api neraka, kami tak tahan ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuhan kata apa? Ikhsa'u fiha. Tuhan kata kalau hari tu waktu hampa sihat, waktu hampa ada nyawa atas dunia, hampa minta macam ni pertolongan, aku tolong. Tuhan kata. Tapi sayangnya wala tukallimun, hampa tak pernah jawab aku duk panggil hamba. Oh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, fa'inda dhalik, oleh kerana macam tu jawapan yang Tuhan bagi kepada penghuni neraka, dhalika ya'isu min khair wa inda dhalik, mereka berputus asa untuk nak minta tolong. Kat siapa lagi yang boleh tolong selain daripada Allah? Tak ada siapa tolong. Sehinggalah apa dia? Ya'khuduna fi zafir wal hasrah wal wail, sehinggalah penghuni neraka ni mereka duk menjerit sambil duk menyalahkan diri mereka dalam keadaan menyesal dan juga kata celakalah kita, celakalah kita, celakalah kita, sampailah bila-bila. Itulah tuan-tuan sekalian sekeping ataupun sekelumit daripada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kita berhenti dekat tu, tuan-tuan tanda yang bernama Yaumul Firar. Lepas ni dia akan main kan Yaumul Firar, insya-Allah kita akan cerita lepas daripada Raya 6.
Pasal bulan puasa kita tak ada kuliah kan. Cikgu tak ada kan. Ustaz tak kuliah bulan puasa tak ada kuliah. Saya nak baca banyak-banyak ni, tuan-tuan tak mau, tuan-tuan kata nak tidur lambat, esok nak makin esok apa semua. Yang tu satu alasan. Dan saya pun memang tak baca lah. Lepas tu pula, lepas daripada kita dah Syawal 30 Ramadan 30 hari, kita nak masuk Syawal pula. Masuk Syawal, tuan-tuan duk habang pula, termasuk saya lah, puasa tak habis lagi. Satu, puasa 6 tak selesai lagi Ustaz. Dalam duk tak selesai 30 hari punya kita duk balon rumah terbuka kan. Bukan 30 hari, 90 hari. Tuan-tuan sekalian, puasa 30 hari, rumah terbuka 90 kali. Ada macam tu. Sebab apa? Satu hari 3 rumah terbuka kita pergi. Bayangkan dengan 30, tak 90. Pasal apa? Geram bulan puasa punya pasal. Kan? Duk tengok apa nama cucuk udang, duk tengok apa tak apa, hang tunggulah hang cucuk udang, hang tunggulah hang sate kambing, hang tunggu. Lepas raya ni aku belasa hang cukup-cukup. Tu duk tunggu yang tu. So jadi bulan Syawal pun mungkin kalau saya mai pun tinggal saya seorang ya. So lepas pada Syawal kita tengok macam mana. Lepas pada Syawal dia duk kelang kabut nak sembelih pula Aidul Adha pula. Tak apalah, lepas pada raya korban kita mula balik. Kan, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ucapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan Ramadan kepada kita dan Allah menyelamatkan kita dengan Ramadan dan memperkenalkan Ramadan itu kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.